Hai guys, Assalamualaikum. Okey, siapa yang tak kenal aku tu? Okey, nama aku apa boleh panggil aku Aaron Amirul. Okey, Instagram Aaron_Amirul. Okey, YouTube channel aku Aaron Amirul. Okey. Aku sebelum ni suka buat vlog pasal hiking, pasal waterfall, pasal tempat macam tu lah. Tapi disebabkan kita kena PKP 2.0, dah tak boleh dah nak buat vlog jalan-jalan. So aku fikir apa konten yang aku nak buat. So bila fikir, so aku cakap kali aku terfikir untuk nak buat konten pasal kisah seram. Okay, kisah seram ni actually melibatkan diri aku sendiri yang dah lama berlaku dekat kuartus perguruan guru Kubok Panjang. Time tu aku dalam belasan tahun, macam tu lah, aku tak ingat termilah, tapi dalam belasan tahun. Kisah dia, aku dicampur oleh lembaga. Time tu. Okay guys, cerita dia macam dalam pukul 6.30 macam tu kot. Aku, adik aku, Iqmah Fikri, Iqmah Fuad, dengan lagi 3 orang kawan dia. Kami hari tu sebenarnya nak pergi dekat kuartus perguruan ni. Kuartus ni memang tak ada orang dah. Kuartus ni dekat area, aku tak payah beritahu kot noh. Kuartus ni ada, kalau tak salah aku ada 5 ke 6 blok. Ada blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, macam tu lah. Blok F, mungkin ada 6 kalau tak salah aku. Kuartus yang 2 orang duduk je, 2 blok sahaja. Maksudnya blok A orang duduk, blok B orang duduk, blok C ada separuh saja. Yang lain semua kosong. Tak ada orang guys, memang tak ada orang. So disebabkan tak ada orang, memang setiap petang kami nampak burung-burung merpati ni banyak sangat dekat kuartus ni. So kami fikir memang mungkin ada yang buat sarang dekat atas tu. Jadi aku ni jenis suka membelah haiwan, tak? Jadi aku decide untuk nak pergi ambil burung merpati dekat dalam kuartus tu. Sebab aku kata kalau kita belah anak burung merpati ni daripada dia kecil, dia senang untuk jinak tau. Sebab kita yang duk suap dia makan macam tu. Lepas tu aku pun ajak lah member kawan-kawan adik aku ni kan. Okay, jom kita pergi. Kami bergerak pergi tu dalam pukul, dia actually dah dekat nak maghrib tau. Sebab bila nak maghrib, burung-burung ni dia akan balik ke sarang dia, betul tak? So kami pun pergi dekat nak maghrib. Time tu kalau tak salah aku masuk blok hujung sekali dekat dengan pagar macam tu lah, dekat dengan asrama kan, macam tu, hujung sekali. Okay, kalau hampa ingat kan, time tu ada cerita Highland Tower. Hampa ingat tak cerita Highland Tower? Kan dia mengisahkan bangunan yang orang tak duduk kan. So aku ni memang jenis macam depan kamera je jadi nak bercakap. So aku pun bercakap, "Hai guys, sekarang kita dekat Highland Tower." Macam tu lah, dengan penuh gembiranya. Okay, aku tak tahu nak cakap macam mana, hyper dengan kamera kan. So time tu aku cakap macam tu dekat depan kuartus tu punya hewan tak ada orang weh, tak ada orang. Lepas tu setiap kali masuk aku macam, okay, sekarang kita nak buat pencarian macam tu, faham tak? Padahal aku niat sebenarnya aku tak ambil burung merpati tu je. Lepas tu dia tangga masuk satu aras, naik aras kedua, naik aras ketiga,
burung merpati ni dia tak akan duduk dekat aras bawah, dia akan duduk dekat aras yang paling tinggi, dekat atas sekali. Hampa tahu tak, setiap aras yang kami masuk kan, kebanyakan tempat dia memang seram lah. Dengan walaupun tak ada orang, kan tahu dengan semaknya, dengan tak nak abad gambar, dengan ada tempat orang main daun teruk, dengan ada benda pelik-pelik kan tau kat situ, dengan tulisan conteng-conteng dalam bilik tu. Macam-macam. Ada yang jumpa lilin, jumpa macam-macam lah, aku senang aku cerita. Benda-benda 18 ke atas pun ada juga dalam bilik tu. Daripada satu blok ke satu blok kami masuk, sampailah dekat satu blok ni, aras yang paling atas sekali, ada satu bilik ni dia kena kunci dengan rantai. Bilik lain tak kena kunci tau, bilik ni kena kunci dengan rantai. Lepas tu ada satu kalimah ayat Quran depan bilik tu, itu jangan masuk. Macam tu lah. Maksudnya mereka tak beritahu masuk. Tapi biasalah manusia, benda yang orang kata jangan, kita tak juga buat. Betul tak? Okey, bilik tu walaupun dia berkunci, dia bukan berkunci semua tau. Dia grill tu, bawah tu dah ada orang tebuk. Apa tahu tak? Ayat tu dengan kunci tu dekat atas tu je. Bawah grill tu dah ada orang tebuk. Maksudnya lah, biasalah manusia, benda yang orang larang, hak tu lah yang dia nak buat. So maksud dia memang dah ada orang masuk dalam bilik tu. So hang tanya aku, tanya Wei, nak masuk ke tak? Tiba-tiba time tu memang dalam bilik tu kami dengar ada bunyi terbang. Maksudnya macam bunyi burung dalam tu kan. So kawan ni cakap, "Weh, dia masuk lah, tak ada apa lah." Nama dia Solih. Dia cakap, "Masuklah weh, tak ada apa." Jadi macam berani sikit tau. Macam tu. So disebabkan dia masuk, takkan kami nak biar dia masuk seorang. So kami masuklah sama-sama. Nampak tak relationship kawan macam tu. Okey, lepas tu kami masuk lah. Okey, tak betul, dalam tu memang ada burung merpati. Okey, memang ada burung merpati. Ada anak sepasang. Lepas tu yang lain ada ibu-ibu banyak juga kan, tuan. Bila kami dah masuk kan, si ibu ni lari keluar macam tu. So kami baliklah, dapatlah sepasang anak burung merpati. Tu aku bukan nak tipu, memang dah dekat pukul 7, dekat maghrib dah macam tu. So lepas dapat tu kan, kami meet. Okay, aku macam yeay, kita dah dapat guys, kita dapat burung merpati guys, macam tu. Aku tak tahu lah, aku memang jenis happy tu, jenis happy, tak tahu nak dia hyper sikit kan. Bila depan kamera, bila dapat benda ni, okay sekarang jom kita balik guys, macam tu lah. Aku balik, ambil balik sepasang. Okay, burung tu pula kan ada sepasang kan, kami bahagi dua. Si Lihin ni dia ambil sekok, aku ambil sekok. Okay, time tu lepas tu aku belah sekok, dia belah sekok lah. Maksudnya terpisah lah burung tu. Sampai dekat rumah, aku Man dengan Ad ni, 3 beradik kami, tak cerita pun dekat aku punya parent tau yang kami mana, buat apa. Well, biasalah budak-budak kan time tu. Lepas tu sampai je rumah, burung merpati tu aku letak dalam, hampa tak dulu dia ada macam bekas bawang tau tak, bekas bawang tu yang macam besar tau. Aku letak dalam tu, aku tutup. Okay, tak jadi apa lagi guys, time tu tak jadi apa lagi. Sampailah time tidur. Okay, kami ni actually 3 beradik ada bilik masing-masing tau. Tapi disebabkan time tu ada mega movie. Okay, siapa yang dia Astro tu tak tahu lah mega movie, tapi benda ni berlaku lama dah, masa aku belasan tahun kan, mega movie. So bila ada mega movie, semua akan tidur dekat ruang tamu. Macam aku, Man dengan Ad akan tidur dekat ruang tamu tau.
So hampak lah tutup panjang, pasang kelambu, duduk kat ruang tamu. Okay, malam tu aku letak merpati tu dalam atas kepala aku, dalam kelambu, sebab ada kucing. Aku takut dia macam sat lagi kucing main makan pula si ada orang. So waktu aku seorang yang tidur paling last, maksudnya macam dah habis cerita tu kan, aku tengok Man dah tidur, Aat dah tidur. Okay, so tinggal aku seorang. Aku tak cakap macam lepas tu aku pun nak lah tidur kan. Aku padam lampu, pup. Okay, hampa tu ada apa yang aku rasa. Benda ni memang aku rasa sebiji. Aku boleh ingat lagi yang rasa tu macam mana. Sampailah time tu aku rasa macam tangan orang dia pegang badan aku slow daripada pusat ke paha ke kaki. Time tu lepas tu guys, benda ni memang betul-betul aku macam fikir apa dia. Okay, tak apa. Lepas tu aku pejam mata, aku tidur balik. Kali kedua guys, daripada pusat aku dia pegang, dia dah naik ke badan, ke perut, ke dada aku guys. Waktu ke dada aku tu aku macam okay lagi, aku macam aku tepih tau, aku tepih, tapi tak rasa tangan orang. Aku tepih. Lepas tu aku dah macam benda apa ni weh. Time tu aku tak takut tau sebab apa, aku tidur dengan Man dengan Aat. Okay, kali ketiga dia pegang lagi daripada pusat naik ke badan, ke dada, kat dada. Dia pegang dada aku ni, ambil sampai ke tengkuk, tak? Sampai ke tengkuk, sampai ke muka. Waktu sampai kat muka ni, sumpah weh, aku cuak gila. Lah kali aku tu jaga, aku buka lampu. Aku cakap, Aat pasal apa ni? Okay, first aku ingat Aat yang kacau aku. Sebab adik aku nombor 3 ni, dia jenis tidur kena pegang cuping telinga orang. Faham tak? Dia kena tidur, dia kena pegang cuping telinga. So aku ingat dia macam raba-raba cari cuping telinga lah. Tapi tangan Aat kecil je time tu. So aku memang dah rasa dah ni bukan Aat. Okay, lepas tu kan aku ambil phone, aku slow muka dia. Dia memang dah lena dah, tak? Lena betul-betul. Aku tengok Man pun dah lena betul-betul. Lepas tu aku mula macam jering bulu roma weh. Time tu daripada aku duduk tepi hujung kali, aku berlari, aku gesek depa dui, aku duduk kat tengah-tengah. Serius ni, memang takut time tu. Aku dah duduk kat tengah-tengah, maksudnya tengah-tengah Man dengan Aan. Okay, aku tidur. Hantar tak, dia main juga weh. Dia main juga cari aku juga. Hantar kali ni kan, dia dah melampau sikit tau. Dia still lagi rabah aku. Dia rabah aku betul-betul kali ni. Tapi sampai kat tengkuk tu kan, aku rasa macam macam nak cekik tau. Okay, lepas tu aku terus hantar buat apa. Dia pegang tapi makin lama makin kuat tu dia pegang. Sampai kat tengkuk tu aku terus Mak. Aku jerit panggil mak aku time tu. Sumpah aku tak bohong. Antara mak aku, okay, mak aku ni actually dia cikgu agama. Cikgu agama kan. Hantar tak, dia cakap pasal apa? Mak aku ni gabar juga kan. Lepas tu dia terus mai kat aku. Waktu dia sampai dekat aku tu, dia dah boleh rasa dah. Lepas tu dia tanya aku, hampa pi mana petang tadi? Lepas tu aku pun jawab lah yang kami tadi pi quarters guru yang tak ada orang duduk, ambil anak burung merpati. Anak merpati tu kami letak dalam kelambu. Kami cerita dari A sampai Z dekat mak aku. Lepas tu
mak aku kata dekat aku, Amirul, hampir ambil ayat semayang lah ni. Aku pun takut nak masuk toilet seorang-seorang. Lepas tu aku takut nak jahat lah. Lepas tu mak tapi masuk. Dia takut sangat dia bawah tu lah weh. Aku pun bila masuk ambil ayat semayang. Lepas tu aku main balik dekat ruang tamu kan. Aku tengok time tu mak aku dia dah pegang penyapu lidi. Dia ambil 3 je kot penyapu lidi. Lepas tu dia ambil lada hitam. Dia baca. Dia baling tau. Dia tibai zup macam tu. Lepas tu dia tabuk setiap lada hitam dekat penjuru rumah, dekat ruang tamu tu. Zup. Lepas tu dia suruh aku ambil Yasin. Okey, aku ambil Yasin. Tak. Lepas tu kan dia terus tinggal aku macam tu je. Dia terus tinggal aku. Yang main dengan Ad ni, dalam situasi berlaku tu dia pun boleh tidur tak sedar apa tau tak. Lepas tu aku malam tu tau tak, Al-Quran letak atas kepala tepi bumi mati tu. Yasin ni aku peluk. Takut. Baru ada kai. Lepas tu aku dengar bunyi tau apa dia. Dekat bumbung guys, bumbung. Dia tak pi lagi weh. Hantar bunyi apa? Bunyi orang katuk bumbung macam, kan bumbung zinc tu macam peng peng macam tu. Macam tu lah bunyi. Lepas tu weh, tak apalah. Aku lupa nak cerita weh. Waktu yang sebelum aku panggil mak aku tu, dia dah tak khabar aku tu weh. Dia katuk lantai. Aku lupa nak cerita. Dia katuk lantai macam tu tak? Serius, dia memang katuk lantai. Tapi makin lama aku tak makin deras. Tu yang aku panggil mak aku. Okey, dia bunyi dekat bumbung. Pang bunyi bumbung tu kan. Dah kali aku macam makin aku takut. Aku baca 3 kul. Aku peluk Yasin ni. Dah kali aku tertidur. Macam tu je. Dah kali aku macam esok pagi kan, aku macam berharap yang benda ni tak kacau aku dah. Aku macam sampai esok tu, time aku nak pergi makan dekat burung ni, aku dah fikir aku nak bagi balik ke tak macam tu. Last kali abah aku cakap lain kali nak masuk tempat-tempat yang macam tu, nak ambil barang kena minta dulu. Lepas tu jangan cakap benda-benda yang merapu macam yang aku cakap tu. Lepas tu aku ingatkan aku seorang yang kena. Rupa-rupanya malam tu Lihin pun kena juga. Tapi dia gerak mak dah tak bangun pun. Dia tak tahu ya kat dia kena lagi teruk daripada aku. Dia kena pijak. Bukan kena rabah dia kena pijak perut terus malam tu. Tapi burung tu kami tak hantar balik. So aku bela sampailah dia besar. Okey, itulah weh sedikit sebanyak pengalaman aku kena kacau dengan lembaga di kuartus guru kubur panjang. So guys, pengajarannya dekat sini, kita nak buat apa pun kita kena jaga percakapan kita. Kita kena tengok timing dan tempat juga kita nak cakap sesuatu benda ni. Lepas tu nak ambil benda apa, kita kena minta bagi salam dulu. Okey, sampai di sini saja weh. Thank you sebab dengar kisah seram aku guys. Thank you.